Alur ilmu merupakan nadi dan jantung kepada Persekitaran Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Namun, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, alur ilmu tidak lagi dilihat sebagai nadi dan jantung Universiti Kebangsaan Malaysia. Malah, kewujudannya seolah-olah tidak lagi diperdulikan oleh warga kampus. Ini disebabkan keadaan fizikal alur ilmu yang tidak memuaskan dan sering tercemar dengan sedimen yang terhakis dari tebing sungai. Hal ini diburukkan lagi dengan kekurangan haiwan akuatik dalam alur ilmu. Salah satu punca utama yang menyebabkan alur ilmu menjadi tercemar ialah kita dapat lihat pembuangan sisa-sisa makanan, sampah sarap, cecair-cecair kimia dan bahan buangan daripada bangunan-bangunan yang bersebelahan dengan alur ilmu. Selain itu, pencemaran ini juga boleh berlaku disebabkan sikap pelajar itu sendiri yang membuang sampah ke dalam alur ilmu. Sikap pelajar sebegini sebolehnya perlu dihindarkan kerana kebersihan alur ilmu memerlukan kerjasama daripada semua pihak, terutama dari pelajar. Sistem perumahan yang tidak mapan di sekitar Bangi dan pembinaan jalan raya di Taman Pantun telah menyebabkan sumber air yang masuk ke dalam alur ilmu menjadi kotor dan tidak bersih. Hal ini demikian kerana sisa-sisa pembinaan jalan raya dan pembangunan dibuang ke dalam sungai yang mengalir ke arah alur ilmu di UKM. Di samping itu, kurangnya kuantiti air bersih yang masuk seperti air hujan menyebabkan alur ilmu masih lagi tercemar kerana air yang terdapat di situ tidak mengalir, terutamanya di bahagian belakang bangunan geologi FST. Punca lain yang menyebabkan alur ilmu tercemar ialah penyelenggaraan pembinaan bangunan di sekitar UKM, di mana sisa-sisa pembinaan yang tinggal dibuang terus ke dalam alur ilmu, terutamanya di bangunan Perpustakaan Tun Sri Lanang UKM. Walaupun penyelenggaraan ini sudah lama berlaku, tetapi kesannya terhadap alur ilmu telah meninggalkan impak yang lama untuk ditangani. Akhir sekali, tanah runtuh yang giat melanda UKM sedikit sebanyak memberi impak ke atas alur ilmu, di mana apabila hujan berlaku, air tanah yang berwarna merah akan masuk ke dalam alur ilmu sekaligus menyebabkan pemandangan alur ilmu menjadi tidak bersih dan menggelikan. Di antara kesan pencemaran ke atas alur ilmu ialah terjadinya kepupusan sistem ekologi dan biologi di situ, di mana pengurangan kandungan oksigen akibat pencemaran menyebabkan hidupan seperti ikan sudah semakin berkurangan. Selain itu, air yang bertakung di alur ilmu juga menjadi tempat pembiakan nyamuk dan mikroorganisma yang boleh membahayakan kesihatan pelajar dan masyarakat setempat. Akibat persekitaran alur ilmu yang semakin tercemar, ia secara tidak langsung turut menarik minat haiwan liar seperti biawak dan lipan untuk terus tinggal dan membiak di situ. Ini boleh mengancam keselamatan diri pelajar yang sering melalui kawasan tersebut. Pencemaran ke atas alur ilmu turut menggugat nilai estetika sungai ini yang sebelum ini dianggap sebagai tempat riadah dan istirahat pelajar-pelajar selepas menimba ilmu. Kini, kebanyakan pelajar lebih senang menganggap alur ilmu sebagai longkang besar dan bukannya sungai semula jadi kerana keadaannya yang sedia kotor dan busuk. Penurunan kualiti air sungai turut terjadi akibat dari pencemaran ini, di mana kandungan kimia dan bahan toksik hasil dari uji kaji makmal boleh mencemarkan lagi tahap kualiti air sungai kita yang sedia ada. Pencemaran air daripada bahan kimia bukanlah sesuatu yang mudah dirawat.
Oleh itu, perkara ini hendaklah dipandang serius oleh pelbagai pihak yang bertanggungjawab. Pelbagai usaha dan inisiatif dilakukan untuk menyelesaikan masalah ahli ilmu bagi memulihkan semula kepada keadaan asal. Satu persidangan ahli ilmu telah dilakukan dan ianya berjaya mengumpulkan pakar-pakar UKM dalam menangani masalah ini yang semakin hari semakin serius dan dipandang remeh oleh pelajar. Pada tahun 2013, program ahli ilmu iaitu The Heart of UKM dilaksanakan. Penganjuran program ahli ilmu The Heart of UKM dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi dari Kolej Ibu Zain dengan kerjasama Institut Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari UKM serta Ekorelawan UKM. Projek ini diharap dapat mengembalikan kesedaran kepada warga UKM terhadap ahli ilmu melalui ahli ilmu siri 1 dan aktiviti jelajah ahli ilmu. Selain itu, aktiviti gotong royong juga dilakukan, namun ianya tidak dapat menyelesaikan masalah yang dialami melainkan pihak-pihak tertentu melaksanakan kerja-kerja pemeliharaan dan pemuliharaan. Perangkap sampah yang direka oleh mahasiswa-mahasiswi Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina di ahli ilmu membantu dalam menjaga kebersihan selain usaha yang dilakukan oleh pihak kios for community dengan menghias kawasan tepi ahli ilmu dengan pokok-pokok. Hal ini boleh meningkatkan lagi nilai estetika ahli ilmu tersebut. Terdapat banyak langkah yang telah diambil, tetapi terdapat juga beberapa penyelesaian yang masih belum dilaksanakan. Antaranya ialah mewujudkan satu peraturan atau perjanjian baru untuk pihak tertentu seperti setiap peniaga-peniaga KC, pihak fakulti dan sebagainya. Ini adalah satu cara bagi mengatasi masalah pembuangan sisa-sisa makanan, sampah sarap dan bahan-bahan kimia. Alur Ilmu The Heart of UKM merupakan mercu tanda kebanggaan kita mahasiswa-mahasiswi Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebuah harapan yang begitu tinggi untuk dicapai, namun semuanya seperti bagai menongkah arus yang deras. Dengan ini, diharap agar segala langkah-langkah yang telah dinyatakan sebelum ini berjaya dilaksanakan. Ianya bukan mudah, namun jika kita semua berganding bahu sebagai warga UKM yang prihatin, pasti ianya tidak mustahil untuk dilaksanakan. Alur ilmu. Namamu megah, tapi rupamu parah. Adakah ini rupa sebenarmu? Kotor, busuk dan lesu. Kemana nyawa sungai ini pergi? Meninggalkan segalanya tidak bermaya. Memaparkan segenap lengkaran sungai akan derita. Membawa muak, darah, nanah dan bau-bau busuk. Menghanyutkan racun-racun berbisa tersisa. Menjengkel sesiapa sahaja
singgah membungkus lena, membunuh erti cantik, indah dan ceria. Apakah ubat hidup ada bagi si mati ini? Adakah sejarah lampau mampu bergemerlap lagi? Atau tersebur bersendikan risau dan rimas? Atau akan hilang di muka-muka peta?